إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجح العاملون المخلصون معاشر المسlimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan sama-sama kita menjunjung dan mengerjakan segala perintah Allah sekuasa-kuasa kita, serta kita sama sekali jauhi daripada mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, yang mana orang muttaqin inilah diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, semula jadi, sifat semula jadi ataupun tamacat hak manusia ni, bila dia masuk kepada sesuatu rumah di antara sesama manusia, maka dia teringatlah kepada tuan rumah. Itulah manusia yang diberi fikiran yang waras, fikiran yang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Katalah dia masuk rumah Yusuf, dia teringat kepada Yusuf. Dia masuk ke rumah Abdullah, dia teringat kepada Abdullah. Begitulah kita bila berada di dalam masjid ini. Kalau kita mempunyai fikiran yang waras, sudah tentulah kita ingat kepada tuan masjid ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita panggil juga masjid ini iaitulah Baitullah, rumah Allah. Sebagai seorang yang ada akhlak, seorang yang beradab, bila dia berada di dalam rumah seseorang, sudah tentulah dia akan jaga akan tata-tata susila dan juga adab-adab berada di dalam rumah seorang. Dia tidak buat sesuka hati dia seperti mana yang dia duduk di dalam rumah dia. Begitulah kita apabila kita berada di dalam masjid, di dalam Baitullah, di dalam rumah Allah, kita ada tata tertib, tata susila kita. Ketika kita mendengar khatib membaca khutbah, kita diam, kerana akhlak kita disuruh supaya diam. Ketika kita berada di dalam masjid, kita banyak ingatkan Allah. Ingatkan Allah disebut dalam bahasa Arab zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat-sangat ambil berat kepada kita supaya jangan bawa masuk benda-benda selain daripada mengingati Allah ke dalam masjid. Sampai setengah-setengah hadis mengilghakan, menghapuskan akan pahala seseorang yang duduk di dalam masjid tetapi lupa dan juga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, apabila kita berada di dalam masjid dengan penuh khusyuk, penuh tawadhu, ingat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cuba mari ambil satu pengingatan. Yang benar ni kalau kita nak ingat dia, kita kena duduk semati sungguh-sungguh.
Kena dok tenir sungguh-sungguh. Dia tak serupa dengan kerja-kerja yang lain. Iaitulah kepada hari kiamat. Sebab itulah kita kalau kita tengok, untuk nak mengingati hari kiamat ini, kena ada semaya malam. Duk malam neng sore baru ingat hari kiamat. Pergi ziarah kubur. Kerana tujuan matlamat ziarah kubur ni ialah untuk mengingati hari kiamat. Sebab tu bila kita pergi ziarah kubur, jangan jadi riuh, jangan jadi gegar. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, bila dia pilih untuk nak mengingati hari kiamat, dia pergi ziarah kubur sebelah malam. Kerana telah maklum kepada kita, sebelah malam lebih menenangkan akan jiwa kita. Sudah tentulah ingatan-ingatan kita kepada hari kiamat lebih banyak memberi manfaat kepada kita. Apabila kita berada di dalam masjid ini, kita ingat hari kiamat. Hari kiamat yang disebut-sebut oleh agama kita Al-Islam semenjak beribu-ribu tahun, semenjak manusia lahir, semenjak manusia berada di bumi ini lagi. Tapi hari kiamat akhir-akhir ini baru disebut oleh umat-umat yang bukan Islam. Lalu umat-umat yang bukan Islam mula menganjurkan, mula mengadakan ceramah-ceramah yang berhubung dengan hari kiamat yang mereka namakan Wan Sin Lo. Baru-baru ni di Hat Jai, kita tahu semua kata ada satu ceramah yang berhubung dengan Wan Sin Lo. Maknanya orang yang bukan Islam yang beribu-ribu tahun dulu dia mengingkari akan hari kiamat, sekarang dia mula untuk nak mengkaji dan juga mengeluarkan akan kenyataan-kenyataan bahawa memang hari kiamat ini ada. Kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala memang sejak beribu-ribu tahun lagi. Tetapi kita tidak diberitahu dengan tarikh dan masa yang tepat seperti mana oleh pengkaji-pengkaji yang bukan Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu dengan tepat kepada kita, hanya memberitahu dengan secara alamat-alamat dan juga tanda-tanda. Sudah beberapa kali dikeluarkan alamat-alamat kiamat dengan secara tepat, tapi berbohong. Kita pernah dengar satu masa dulu akan berlaku huru-hara dan juga puncak kacir di dunia ini dengan simbol, dengan perkataan Y2K. Tapi apa berlaku di saat itu? Apakah berlaku mengikut ramalan manusia yang berani mengeluarkan maklumat lebih daripada maklumat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apa pun berlaku di saat itu. Dan beberapa bulan yang lepas, 11 hari bulan 11 2012, ramai di antara kita yang tak keluar kena pagi pada hari tersebut. Orang-orang di sebelah kampung ramai tak berani nak mari nak pagi itu. Kerana hari ini ada akan berlaku huru-hara seolah-olah kiamat. Apa yang berlaku? Dusta. Tak berlaku. Sekarang berlaku pula ramalan yang agak tepat 2012. 12 hari bulan 12 2012 akan berlaku kiamat. Mungkin iman kita telah bergoncang ketika dikeluarkan akan tarikh-tarikh kiamat yang telah lepas. Tapi jadi pengalaman kepada kita, kali ini tidak lagi akan bergoncang iman kita. Nak pagi tidak akan suruh orang dengan sebab 12 boleh 12 2012. Karena ini kiamat-kiamat ini adalah bersangkut paut, bersangkut dengan iman seseorang. Beriman tentang hari kiamat, ilmuha indallah, ilmunya adalah di sisi Allah. Allah tidak sama sekali beritahu kepada manusia, apalagi manusia yang tidak beragama dengan agama Islam. Mereka meramal dengan begitu tepat. Ini adalah suatu kebohongan yang mana untuk merusakkan kita yang imannya telah kukuh dan telah kuat ini. Oleh itu kita jangan jadi orang Islam yang dipagut oleh ular dalam satu lubang 2 kali. Cukuplah dengan 2 kali, lepas dah jangan kali ketiga buruk padanya. Kerana perkara ini adalah bersangkutan dengan iman. Apabila serepih iman, maka rusaklah Islam. Budak-budak kata apabila serepih emas rusak harga, tapi kita serepih iman rusak Islam kita. Itulah
di antara perkara-perkara yang mana menjadi hibur dan ramai di antara orang kita di hari ini, rasa serabut pun ada dah untuk nak tepuh 10 bulan ataupun 11 bulan lagi akan datang. Kaum muslimin dan hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita hanya diberitahu tanda-tanda, yang mana tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita banyak. Tapi kita berada di dalam masjid ni, cuba kita mari fikir, memang tanda-tanda ini telah pun timbul di saat-saat kita di hari ini. Melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram, rawahu al-Bukhari. Ini adalah salah satu daripada tanda kiamat, yang mana Nabi kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba, akan datang satu masa ke atas manusia ini yang mana di saat itu mereka tidak peduli apa yang mereka ambil, sama ada daripada perkara yang halal ataupun daripada perkara yang haram. Perkara-perkara seperti ini kalau kita kembali kepada masyarakat kita, memang inilah masanya yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis, kita perhati, tengok di sekeliling kelala kita, kita tengok kepada masyarakat kita di hari ini, sudah pun habis akhlak-akhlak di dalam nak terima satu-satu perkara. Tidak fikir dah hak ni halal ke ataupun hak ni haram. Kadang-kadang jadi satu perkara yang bermain-main. Saya nak angkat satu contoh yang senang-senang dan nak minta maaf kalau satu peribadi. Rasuah di dalam pemilihan. Oh, ni senang. Karena tempat kita ni negara milih. Ada milih semua. Start daripada Tok Nebe, Tok Meneh, Oboto, naik di siapa kepada Nayuk, Rata Menteri. Dah, semua ada milih. Naik sebelah balik kamran, sebelah balik politik dan juga sebelah balik agama pun milih juga. Berlakunya rasuah menandakan kita berada di saat-saat yang kiamatnya dekat. Karena manusia kita tak pilih di dalam makan. Ambil benda tu dengan tidak kira benda ni halal ke benda ni haram. Sebelah balik kamran, sebelah balik politik, daripada serendah-rendah jawatan kepada setinggi-tinggi jawatan. Sebelah balik agama, daripada serendah-rendah jawatan naik kepada setinggi-tinggi jawatan. Inilah berlaku tanda-tanda kiamat yang mana hari ini kita boleh ambil iktibar untuk kita melepaskan daripada perkara-perkara seperti ini. Sehingga timbul dalam masyarakat kita, kalau kita tak makan learning, bila lagi kita nak makan? Jadi kelimah yang senang-senang kita boleh kecek gitu. Kalau kita tak ambil learning, demo lain pun ada ambil juga. Lebih-lebih lagi orang yang berilmu pengetahuan, yang menjadi tempat rojok ke kita dengan nama-nama pangkat yang diberi ustaz, baba dan sebagainya, ambil juga. Lalu itulah kita orang kampung pun kelang kabut juga, terpaksa kena ambil juga. Tidak merasai sedikit pun bahawa perkara itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah menandakan kita berada di saat-saat yang akhir, akan berjumpa dengan kita adalah hari kiamat. Kaum muslimin dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, inilah fitnah yang berlaku, yang sebahagian kecil, yang banyak lagi kalau kita nak bilang, berlakunya perbunuhan, berlakunya maksiat zina, berlakunya kecurian, berlakunya rapah-merapah di antara satu sama lain, berlaku 1001 macam perkara berlaku, menandakan kita berada di saat-saat yang akhir bagi hari kiamat, sehingga susah untuk kita cari tempat berpandu. Seolah-olah kita sekarang nak pegang Islam ni tidak ada tempat, tidak ada contoh untuk kita nak ambil. Seolah-olah kita pegang bara api, orang panggil. Di dalam sepotong hadis yang walaupun tidak begitu sahih, tapi ada juga yang mengatakan sahih,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu aw as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidu 'ala al-jumal. Rawahu Tirmizi. Nabi dia buat ramalan, dia kata akan datang satu masa ke atas manusia yang mana orang sabar, orang dok pegang agama san itu serupa dengan dok pegang bara api dah. Nak ayat kata susahnya kita sutip pala ni tengok pada orang ramai semua buat. Dan kita ingat nilai kebenaran sesuatu perkara bukanlah nilai kepada orang ramai. Sebab Islam pun mula-mula datang dulu pun bada'al Islam gharib. Mari Islam dengan secara gharib, dengan secara ganjil, dengan secara golongan yang sedikit. Kemudian dia akan kembali kepada golongan yang sedikit. Jadi kalau kita nak berpandu kepada orang ramai, kita tak makan dia mulai makan belaka, kita tak buat dia mulai buat belaka, maka adalah satu panduan yang silap, yang salah. Sebab di dalam Al-Quran Allah mengeji kepada orang-orang yang suka ikut orang ramai, tapi benda tu bukan benda benar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilik in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Suratul An'am ayat 116. Maksudnya, dan jika kamu taat, kamu patuh kepada kebanyakan mereka-mereka yang ada di atas muka bumi ini, ikut orang ramai, yudilluka an sabilik, mereka ini akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? In yattabi'una illa dhann. Orang ramai dia tak ikut kecuali dia seka-seka gitu. Kita gamuk gini, kita gamuk gitu. Dia ramai-ramai gitu je. Bukan dia kata putus seperti mana Quran kata, seperti mana hadis jelas. Wa inhum illa yakhrusun, dan akhirnya mereka ini adalah dusta. Inilah yang berlaku di dalam masyarakat kita. Walaupun ramai sebanyak mana orang pun, bukanlah menjadi satu keheranan kepada kita untuk satu-satu perkara yang salah itu menjadi betul. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengeji di dalam ayat suci Al-Quran, qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratal khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Suratul Maidah ayat 100. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan sama perkara-perkara yang keji dengan perkara-perkara yang baik, yang bagus. Walaupun mengherankan kamu tentang kebanyakan. Walaupun kita heran, geno demo semua pakat laktu belaka, kita sore tak serupa dengan demo. Walau a'jabaka kasratal khabis. Fattaqullah ya ulil albab. Allah nasihat pada kita, bila keadaan seperti ni gapo dia hak jadi benda yang boleh tahan kita, iaitulah fattaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ada fikiran, fikir sendiri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kerana itu bukanlah satu nilaian yang mana boleh kita nilai. La'allakum tuflihun, kalaulah kita satu nak kejayaan hidup dunia dan juga akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ini memang berada di dalam zaman fitnah. Fitnah yang mana timpa kita ni diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyuruh kita supaya cepat-cepat kita kembali beramal dengan amal yang soleh. Di dalam sepotong hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanan kaqit'il lailil muzlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya
Rawahu Muslim. Ni fitnah yang mana berlaku di saat kita lah ni. Nabi menyuruh kita supaya kita segera cepat-cepatlah buat amal ibadat, buat amal soleh seperti mana kita dengan ikhlas saat ni. Cepat-cepat kita beramal dengan amal soleh, dengan beri sedekah, dengan buat akan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana fitnah ni dia mari kepada kita seperti malam yang gelap silih berganti. Hari ni gelap, pagi esok cerah, pagi esok pula dah cerah, bawa petang gelap balik pula dah, silih berganti. Malam gelap yang kelam, seolah-olah ketika gelap saat itu tidak ada jalan, tidak ada cahaya untuk kita. Kalau kita tengok di hari ini, manusia boleh berpagi-pagi, dia boleh dia saat itu berpagi-pagi mukmin, kemudian petang-petang jadi pula kafir, seolah-olahnya. Begitu juga petang-petang mukmin, sebelah pagi esok pula dah jadi kafir. Kerja yang apa ya? Jual agama dia saat itu dengan harta dunia yang sikit. Termasuk saat ni lah, kalau kita kecek buku rasuah saat itu, dengan harga yang sedikit saja kita jual agama kita. Ambil harta tu mari guna, mari pakai, tubuh kita yang dibesar, tubuh kita jadi gemuk, dengan sebab kita makan harta tu menyebabkan api neraka tu sangat-sangat ingin kepada kita. Sebab itulah Nabi kata kullu lahmin nabata fi suhtin fannaru aula bih. Setiap daging darah yang tumbuh dengan perkara-perkara yang haram, api neraka lebih utama bagi dia. Sebab itulah kata ini kita mesti jaga sungguh-sungguh supaya kita tidak menjual agama kita dengan harta yang sedikit yang kita makan, yang kita minum, menyebabkan hasil daripada tu api neraka akan membakari kita. Begitulah kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita berfikir tentang apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak jadi orang yang terlambat di dalam nak bertindak, di dalam kita nak mengubahkan akan sikap kita untuk kita nak menyambut hari kiamat. Kerana yang pentingnya ialah persediaan kita untuk sambut hari kiamat. Disebut hari-hari kiamat acak kali dengan berbagai rupa, dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya, adalah supaya kita ketum diri kita saat itu untuk nak buat persediaan menyambut hari kiamat. Seperti kita duduk sambut ASEAN nak mari tempat kita buat persediaan dengan fikiran untuk nak niaga balah mana, nak berkomunikasi, nak berhubung dengan demo ASEAN balah mana. Tu kita mikir dunia, tapi kita tak mikir bagaimana kalau kiamat ini mari, maka bagaimana kita nak sambut hari kiamat ini. Tak lain dan tak bukan ialah dengan badiru bil a'malis salihah, dengan kita segera, kita cepat-cepat sediakan akan amal yang soleh sebelum daripada kita tiba kepada saat-saat yang mana amal soleh kita kerja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala gulungkan kita, masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat hidup sampai ke hari ini di saat ini, di bulan ini yang terkenal dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang mengandungi banyak sejarah. Bukan setakat sejarah beranak saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sejarah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kecek dua sejarah ini, peristiwa bersejarah ini, dua-dua peristiwa bersejarah ini, manakah yang memberi pengajaran kepada kita di dari dua
peristiwa ini. Kalau kita nak banding, peristiwa wafat Rasulullah itu lebih banyak memberi pengajaran kepada kita daripada peristiwa lahirnya Rasulullah. Karena di masa Rasulullah lahir, benda itu tidak menjadi syariat kepada kita. Bagaimana Rasulullah jatuh ke bumi, turun ke bumi, mana bukan jadi syariat. Karena Rasulullah belum lagi dilantik menjadi Rasul untuk menyampaikan syariat kepada kita. Tetapi apabila kita mengingati kewafatan Rasulullah, maka dalam keadaan itu banyak perkara yang boleh memberi pengajaran kepada kita. Bagaimana Rasulullah kita dia anak hampir-hampir nazar, dia banyak bersugi, dia banyak berdoa, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Banyak. Bagaimana cara hidup Rasulullah? Banyak memberi pengajaran kepada kita. Tapi ketika lahir tak banyak. Kita nak ambil kata mana Rasulullah turun ke bumi, kita pun tinggu macam tu, tidak ada sunnah. Anak melihat semuanya tidak menjadi masalah kepada kita. Yang penting, iaitulah kita sambut akan hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah arti yang sebenar-benarnya kita memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Kita nak lihat sejauh mana kita memuliai Nabi kita Muhammad SAW. Lihatlah kepada pertikan kita, lihatlah kepada akhlak kita, sebanyak mana kita dapat tunai, dapat hidupkan akan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka sebanyak itulah kita sayangi, kita muliakan Rasulullah SAW. Pengingatan kepada lahirnya Nabi kita Muhammad SAW yang tidak disertai dengan amalan-amalan sunnah akan suruhan-suruhan Rasulullah tidaklah arti. Kerana kalau kita tinggal di zaman dulu pun, orang lebih korban daripada kita di hari ini mengingati lahirnya Rasulullah SAW. Tapi mereka masih duduk di dalam gulungan kafir. Abu Lahab, dia merdekakan seorang saya. Ketika mana dia tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, Suhaibah nama dia. Kita baca dalam Zahid, wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab dina wulidatu betul di Bushra dari Zahid. Kita baca Zahid, jangan sampai situ kerana kita nak cepat-cepat sudah. Dalam Zahid itu panjang. Kalau kita baca, ada juga banyak perkara yang boleh jadi pengajaran kepada kita. Kalau kita dengar untuk nak ambil pengajaran, tapi kita selalunya lapar di tempat-tempat yang penting sebegini. Dalam Zahid dia kata, ibunya menyusu beberapa hari. Lepas itu disusuli pula oleh Suhaibah Al-Aslamiyah. Siapa dia Suhaibah Al-Aslamiyah ni? Iaitulah saya yang dimerdeka oleh Abu Lahab. Ketika Suhaibah saat itu bertubuh lumut, mengagi kepada Abu Lahab, royak kita kata Nabi sudah lahir dah ke bumi. Abu Lahab pun sekaligus, saya merdekakan kamu kerana kamu bawa berita yang baik kepada aku hari ini. Menandakan Abu Lahab sangat-sangat memuliakan di atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang berlaku pada Abu Lahab? Sampai namanya disebut di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka, binasa Abu Lahab. Sebabnya ialah mereka tidak ikut akan Nabi Muhammad SAW. Kerana di dalam kita memuliakan Nabi, alladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Dari Quran, mereka itu beriman dengan Muhammad, dia muliakan Muhammad, dia ikut Muhammad, dia memuliakan akan Muhammad, lepas tu dia ikutkan akan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang inilah Abu Bakar Siddiq. Orang inilah umat-umat yang berkemudian yang memuliakan Nabi dengan cara dia ikutkan akan hidayah yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dengan itu, semudah-mudah kita ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita banyak berselarat kepada
kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, dengan macam-macam selawat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang serendah-rendah untuk kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tenang. Jangan menimbulkan suara-suara yang tinggi, kerana kita telah belajar selawat-selawat adalah doa. Selawat itu bila kita buka di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab, dia kata apakah salawat as-salat ialah doa. Salah satu daripada adab berdoa seperti mana yang tulis oleh Al-Imam Ghazali ialah tadarruan wa khufyah. Kita berdoa dengan keadaan rendah diri dan sembunyi. Jangan angkat-angkat suara di dalam selawat, kerana selawat itu adalah doa. Bila kita angkat suara di dalam selawat, artinya kita tidak ikut akan tata-tata dan juga adab-adab susila seorang yang berdoa. Dan banyak lagi perkara adab berdoa, itu adalah sebahagian daripadanya. Oleh itu marilah kita membanyakkan akan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada kita mengingatinya, kerana Allah dan malaikat juga semua rasul-rasul semua berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Penuh sah, gak sah, betul sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.